Keteguhan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dalam perluasan wilayah Uthmaniyah. Sulaiman Al-Kanuni bin Salim merupakan Sultan Kerajaan Uthmaniyah yang ke-10. Di barat, beliau dikenali sebagai Sulaiman the Magnificent dan di timur, beliau digelar pembuat undang-undang. Sultan Sulaiman dilahirkan pada 6 November 1494 di Bandar Trabzon, Turki. Seawal usia 7 tahun, beliau telah dididik dengan ilmu kesusastraan, sains, sejarah, teologi dan strategi ketenteraan di Istana Topkapi, Istanbul. Pada usia 17 tahun, beliau menjadi Gubernur Istanbul dan kemudian diangkat menjadi Sultan pada usia 25 tahun selepas kemangkatan ayahandanya iaitu Sultan Selim I. Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan pemuda yang tidak tergesa-gesa dalam setiap tindakannya. Sebelum mengambil tindakan, beliau selalu memikirkan risiko segala keputusan yang diambil. Sultan Sulaiman Al-Kanuni juga dikenali sebagai pemerintah yang sangat adil. Beliau digelar Al-Kanuni kerana jasanya dalam mengkaji dan menyusun semula sistem undang-undang Kerajaan Bani Turki Uthmaniyah dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi. Beliau membuat penyusunan dan kajian tentang budaya masyarakat Islam Turki Uthmaniyah yang datang dari Eropah, Parsi, Afrika dan Asia Tengah untuk diselaraskan dengan kehendak undang-undang syariah Islamiah. Beliau menjadi penaung kesenian dan zamannya telah mencapai zaman keagungan Kerajaan Uthmaniyah di dalam bidang kesenian, kesusastraan dan pembangunan seni reka bentuk. Di awal pemerintahan, beliau terpaksa berhadapan dengan 4 gerakan pemberontakan, antaranya di negeri Syams dan Mesir. Ia dilakukan oleh Jan Barat, Ahmad Shah, Babar Zunnun dan Qalandar Jalabi. Pemberontakan pertama dilakukan oleh Gubernur Syams, Jan Barat Al-Ghazali. Mereka berhasrat ingin menguasai Aleppo. Pemberontakan kedua dilakukan oleh seorang pengkhianat di Mesir iaitu Ahmad Shah. Peristiwa ini berlaku pada tahun 930 Hijrah bersamaan 1524 Masihi. Pemberontakan ketiga datang daripada tokoh Syiah Rafidah, dikenali sebagai Babar Zunnun di wilayah Yuzagat. Pemberontakan keempat juga datang daripada tokoh Syiah Rafidah, dipimpin oleh Qalandar Jalabi di 2 wilayah iaitu Kauniyah dan Marasi. Rhodesia adalah sebuah pulau yang menjadi wilayah sengketa. Pulau ini menjadi benteng pertahanan bagi tentera Kardinal Johannes yang menghalang kaum muslimin asal dari Turki untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Sultan Sulaiman turut ikut serta dalam peperangan hebat menakluki Rhodesia. Perang itu bermula pada pertengahan tahun 1522 Masihi. Sultan Sulaiman sendiri memberikan hak kepada para tentera musuh untuk pergi dari pulau itu secara aman. Raja Hungary membunuh utusan Sultan Sulaiman yang diutus kepadanya. Utusan itu menyatakan pertuntutan jizyah tahunan yang harus dibayar oleh pemerintah Hungary itu sendiri. Hal ini menyebabkan Sultan Sulaiman marah dan segera menghantar sebuah pasukan dalam jumlah yang besar pada tahun 1521 Masihi. Peperangan berlangsung dalam masa yang lama sehingga pasukan Uthmani berjaya menumpaskan pasukan Hungary dalam Perang Mahaks pada 1526 Masihi. Peristiwa sejarah paling monumental iaitu keberkesanan menjalin hubungan dengan Perancis. Perundingan antara Perancis dan pemerintahan Uthmani dimulai setelah Perang Pavia, di mana Raja Perancis Francis I itu ditawan pada tahun 1525 Masihi. Ketika Sultan Sulaiman Al-Kanuni telah mendengar bahawa salah satu negara di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Uthmaniyah mendapat serangan dari Raja Austria, maka ia memutuskan langsung melakukan serangan ke Austria, kota Wina. Sedangkan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dalam keadaan sakit tenat. Peperangan dan pengepungan terus berlangsung hingga genap 5 bulan. Kegelisahan pasukan Kesultanan Turki Uthmaniyah semakin meningkat. Tidak lama kemudian, salah satu peluru umat Islam menghantam gedung orang-orang kafir. Dan pada akhirnya, bendera Sulaimaniyah berhasil berkibar di puncak benteng Zigedvar.
Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada 21 Safar 974 Hijrah bersamaan 5 September 1566 Masihi. Inilah intipati kisah seorang raja masyhur yang berjiwa besar dalam peradaban Islam.